Wong Suki. Yang berhormat Keluang. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Soalan saya nombor 1. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Keluang, Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi merealisasikan sasaran, bagi meningkatkan campuran kapasiti tenaga boleh baharu ataupun TBB kepada 31% pada tahun 2025, kerajaan telah melaksanakan langkah-langkah berikut. Pertama, memperkenalkan hala tuju tenaga boleh baru Malaysia ataupun dengan izin Malaysia Renewable Energy Roadmap (MyRER) sebagai dokumen panduan pelaksanaan dan pembangunan TBB negara. Kedua, membangunkan program dan inisiatif khas bagi memperbanyakkan penyertaan pengguna elektrik serta industri TBB tempatan dalam penjanaan dan pembelian bekalan elektrik hijau melalui program Feed-in Tariff, Net Energy Metering, Green Electricity Tariff dan Green Corporate Power Program. Ketiga, mengurangkan kapasiti penjanaan elektrik daripada sumber arang batu secara berperingkat dan menggantikan kapasiti tersebut sama ada dengan sumber penjanaan TBB ataupun sumber rendah karbon. Kita dalam JPEG yang lepas, kita telah umumkan no new coal plant bagi negara kita. Keempat, memperkukuhkan keanjalan sistem grid ataupun grid flexibility melalui usaha pendigitalan serta integrasi teknologi terkini bagi membolehkan kemasukan kapasiti sumber TBB yang lebih tinggi. Dari segi kos, anggaran pelaksanaan inisiatif-inisiatif di bawah MyRER menjelang 2025 ialah sebanyak 20 bilion ringgit dan 33 bilion ringgit menjelang tahun 2035. Baru-baru ini ketika kita melancarkan laporan Malaysia Energy Transition Outlook, 8 inisiatif pemangkin industri TBB sebagai langkah segera telah diumumkan untuk menyokong usaha peralihan tenaga, iaitu kelulusan peruntukan kuota tambahan sebanyak 630 megawatt bagi pelaksanaan projek penjanaan daripada sumber TBB iaitu 180 megawatt untuk pembangunan jana kuasa hidro kecil, biogas dan biojisim di bawah Feed-in Tariff, 200 megawatt untuk Corporate Green Power Program CGPP bagi membolehkan lebih banyak syarikat melanggan bekalan elektrik hijau bagi memenuhi komitmen ESG, 200 megawatt untuk program NEM Nova untuk menggalakkan lagi pemasangan solar di bumbung premis bangunan untuk kategori komersial dan industri, seterusnya 50 megawatt untuk program NEM Rakyat bagi membolehkan lebih ramai pengguna domestik memasang sistem solar di premis kediaman, rooftop solar. Seterusnya, kita juga menetapkan kerangka kerja untuk capaian pihak ketiga atau third party access pada suku tahun keempat 2023. Ini satu perkara yang telah lama dinantikan oleh industri. Ini membolehkan syarikat korporat yang mempunyai komitmen ESG mendapatkan bekalan elektrik hijau secara langsung daripada pemaju TBB melalui rangkaian penghantaran atau pengagihan sedia ada, menambah baik mekanisme NEDA khususnya Corporate Green Power Program untuk membolehkan permohonan dan penyertaan program ini dibuat sepanjang tahun dan membenarkan penyertaan oleh pemaju TBB dari sumber bukan solar. Seterusnya, meningkatkan pelaksanaan program komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam untuk menggalakkan pemasangan sistem solar di kalangan pengguna domestik, meneliti cadangan untuk menubuhkan dana peralihan tenaga atau Energy Transition Fund dan beberapa inisiatif lain dengan hasrat untuk mempercepatkan lagi peralihan tenaga di negara kita. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih jawapan yang lengkap dan baik dari Menteri. Saya memang rasanya kita dalam perjalanan ke satu hala tuju yang betul, tapi saya ingin tahu since sasaran kita adalah 31% pada 2025. Jadi apa tahap yang kita berada pada tahun ini? Dan ini adalah penting supaya di luar sana semua orang tahu gap itu berapa jauh lagi. Dan yang paling penting sekali, tadi saya dengar daripada jawapan Menteri,
kita ada banyak dasar untuk menggalak private sector untuk ambil inisiatif untuk mengguna ataupun menjana tenaga diperbaharui ini. Tapi bagaimana dengan semua bangunan-bangunan kerajaan, public sector? Sama ada kita akan, bukan wajib lah, tak perlu wajib, tetapi menggalakkan supaya sekolah dan juga PBT, hospital dan berbagainya untuk ambil inisiatif untuk menggalakkan pendekkan kegunaan dan soalan. juga penjanaan tenaga diperbaharui. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keluang. Sekarang tahap kapasiti TBB kita ialah sebanyak 25%. Itu adalah figure terkini yang kita ada berbanding dengan sasaran kita 31% menjelang 2025. Tentang bagaimana kita nak menggalakkan lagi. Ya, sebenarnya memang betul kerajaan ada banyak bangunan. Di Putrajaya secara khusus, kita ada bangunan-bangunan hospital, sekolah dan universiti misalnya. Ada yang sudah ambil inisiatif sendiri untuk memasang dan kita sekarang pertama ialah kita menyediakan program NEM kerajaan ya untuk khusus untuk sektor kerajaan, tetapi saya fikir kita akan cuba pergiatkan lagi supaya lebih banyak daripada tenaga solar ini boleh kita eksploitasikan untuk sumber tenaga kita. Untuk makluman, selama ini kita banyak bila bercakap pasal solar, kita banyak berfikir tentang large scale solar. Kita kena ambil tanah yang besar atau kolam untuk diletakkan panel-panel solar. Tetapi di Australia misalnya, antara negara yang paling berjaya dalam penggunaan sektor solar, rooftop solar telah pun mengatasi large scale solar sebagai antara sumber tenaga boleh baru. Jadi saya fikir ini antara perkara yang paling mudah untuk kita ambil perhatian bagi kita mempercepatkan transisi tenaga kita. Soalan tambahan Yang Berhormat Ketua Baru. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Menteri sahabat saya atas jawapan diberikan. Saya ingin mendapat pengesahan daripada Yang Berhormat Menteri berhubung dengan sasaran untuk mencapai sasaran 31% RE pada tahun 2025. Buat masa ini, dasar yang ada dalam negara kita ialah tidak membenarkan ekspor RE ke negara luar, khususnya ke Singapura. Saya mendengar khabar baru-baru ini bahawa Yang Berhormat Menteri melalui kementerian bercadang untuk mengubah dasar ini. Untuk mendapatkan pandangan daripada publik dan sebagainya, sama ada nak menukar. Saya nak tahu adakah dasar ini akan ditukar oleh pihak kerajaan, sedangkan dasar ini telah banyak membantu kemasukan industri RE ini ke Malaysia apabila kita tidak mengekspor keluar. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Kita sama-sama berkabung sebagai peminat Liverpool. Terima kasih atas soalan yang baik yang ditanya sebentar tadi. Bagi kita, ya, bila kita bercakap tentang dasar ini, pertama buat masa ini dasar sedia ada, iaitu tidak ada ekspor TBB atau RE. Itu masih lagi terpakai. Cuma pihak kerajaan kita meneliti kerana ada beberapa permintaan termasuk misalnya daripada negeri Sarawak ya untuk mengekspor RE. Jadi kita nak melihat secara kerangka keseluruhan, dan baru-baru ini kita juga sedia maklum negara Cambodia dan juga negara Indonesia ada menandatangani sama ada MOU ataupun perjanjian dengan Singapura untuk mengekspor RE. Penjelasan kita mudah dalam hal ini. Sekiranya kita mengubah dasar ekspor RE ini, pertama sekali it must be done on our own term, ya, Malaysia's terms. Itu yang pertama yang saya nak jelaskan dengan izin. Kedua ialah dia bukan soal benda ini ada jumlah yang terhad ataupun finite, tetapi bila kita sekiranya berlaku ekspor sebagaimana perdagangan yang lain juga, tetapi ia membolehkan kita untuk scale up kapasiti tenaga boleh baru. Kita kena maklum ya bagaimana sekarang pun dengan dasar walaupun kita telah revise tarif bagi sektor industri dan komersial yang menggunakan high dan medium voltage baru-baru ini, kita punya tarif dalam sektor itu masih lagi ada subsidi. Jadi itu antara kekangan untuk membolehkan sektor RE kita berkembang kerana mereka tidak dapat menjual tenaga yang mereka jana itu pada harga yang komersial.
Tetapi di negara seperti Singapura, ia adalah pada harga pasaran. Ada banyak misalnya yang nak menggunakan teknologi-teknologi terbaru bagi mengatasi kekangan. Contohnya tenaga solar. Ya, tenaga solar ni waktu 4 jam je, waktu puncak mereka dapat menjana tenaga yang paling efektif. Sekarang ada teknologi battery storage tetapi kosnya mahal. Kalau dibuat dengan menggunakan tarif di peringkat domestik, ia masih lagi tidak menarik. Jadi perkara itu perlu dilihat, tetapi yang pastinya ya, kita akan memastikan dalam apa jua keputusan yang dibuat, kita akan melihat kepentingan negara terjaga. Kita bukan nak jual semua, kalau ia pun kita boleh jual sebahagian kepada negara Singapura dan selebihnya disalurkan kepada industri yang ada di negara kita. Berikutnya dipersilakan soalan yang kedua, Tuan Wan Ahmad.